Dia nak jadi powerman ni, nak bikin motor ni, bukannya orang cakap macam kita buat-buat minat tau. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu kalau kita buat sesuatu tu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia berbeza tau. Kalau macam kita tengok orang ni buat, macam best kan, try lah buat. Sebab kita tak ada jiwa. Tak ada jiwa. Okey, hari ni kita sambung buat motor X-Pi ni Nak tunjuk macam mana cara kita nak servis carburetor E-X-Pi ni. E-X-Pi je lah. Okey, semua carburetor sama. Kita bukannya setakat kita buka main jet, kita cuci-cuci, dah settle. Dia sebenarnya kalau kita nak servis carburetor ni kan, kita kena pastikan lubang-lubang, setiap lubang yang ada dekat carburetor tu, dia berhubung di antara satu sama lain. Sebab kadang-kadang lubang ni kan, dia ada yang tak tembus. Jadinya kita kena tembuskan lah lubang-lubang tu. Macam mana cara kita nak tembuskan? Aku akan pakai tali gitar. Macam biasa, aku memang selalu pakai tali gitar. Sebab apa aku pakai tali gitar? Sebab tali gitar ni dia keras. Dia keras tapi dia boleh pergi. Dia boleh masuk ke celah-celah. Dia bukan macam dawai. Lepas tu kalau korang tengok kan, carburetor ni dia ada satu lubang pilot. Kalau tengok lubang pilot tu kan kadang tak nampak. Bila tak nampak, korang kena tengok dekat langit. Sama juga dengan main jet. Tapi main jet biasanya dia tak tersumbat. Biasanya main jet okey je. Cuma pilot tu lubang dia kecil, jadinya dia senang tersumbat. Okey, lepas korang dah settle, check lubang-lubang, dah pastikan semua lubang-lubang tu okey. Lepas tu barulah kita pasang dia punya carburetor. Okey, mula-mula korang pasang main jet. Itu main jet tu aku cabut dengan rumah dia sekali. Dia sebenarnya boleh cabut. Main jet motor X-Pi ni dia kecil je. Dia yang atas tu, yang leper tu kan. Tapi Eddie cabut dengan rumah-rumah sekali dia cabut. Tapi tak ada masalah pun. Jadinya kita boleh bersihkan sekali. Okey, pasang dia punya pilot jet. Masukkan pilot jet tu, ikat. Tapi kan pilot jet ni kan salah satu benda yang biasanya orang main hentam je pakai screwdriver. Tak semua screwdriver boleh buka pilot. Jadinya kita kena cari screwdriver yang sesuai lah. Okey, lepas tu korang pasang skru dia punya timing. Okey, lepas korang pasang skru timing, korang pasang skru pilot. Okey, pasang skru pilot, pasang filter dia. Filter dia ni dia ada lock tau. Dia akan keletop macam itu. Lepas tu baru kita pasang 14 yang bawah tu. Lepas tu kalau kita ikat yang 14 yang bawah tu, kita ikat biasa je, jangan macam ikat enjin. Okey, lepas tu kita pasang dia punya jarum pelampung. Dekat bawah tu dia ada macam longkang. Kita selit dalam longkang, kita masuk dekat dalam carburetor, kita masukkan pin macam biasa lah, pin tu Lepas tu kita tengok dia main-main tu, dia okey. Maknanya kita dah melakukan perkara yang betul lah. Aduh, lepas tu kita ambil penutup bawah. Penutup bawah tu dia ada 3 lubang. Jadinya korang tengok tempat yang sesuai untuk letak dia punya penutup. Salah pasang boleh pasang, tapi tak boleh masuk minyak pisang. Okey. Jadinya macam itulah kalau kita nak servis carburetor EX5. Okey, jadinya sekarang kita pasang dia punya carburetor Carburetor semua dah servis, Eddie dah servis. Sekarang kita pasang carburetor dia. Dekat bawah plastik hitam tu dia ada gasket tau. Lepas tu dekat bawah tengkuk patutnya dia ada getah bulat. Ada? Tak ada. Cari lah getah. Okey, dia kalau baru kita rasa pakai jari kan. Sini dia rasa tinggi sikit. Lepas tu, lepas kita pasang getah tu, dekat sini dia ada getah tau. Dekat skru tu. Biasanya dekat skru tu kan, kadang-kadang ada orang cakap, alah getah kat situ tak ada pun tak apa. Jangan tak ada tak apa. Sebab kenapa dia buat getah kat sini? Sebab kat situ dia ada skru. Bila dia ada skru, kadang-kadang minyak ni, lubang besar jarum pun dia boleh keluar. Sebab tu kita kena letak getah ni kat sini. Dia dah buat elok dah tu. Minyak tak boleh masuk dekat dalam lubang. Okey, lepas tu kita letak gam sikit dekat tapak magnet ni. Sebab EX5 kan, dia selalu leaking dekat sini.
Jadinya sebelum dia leaking, baik kita letak Okay, lepas tu oil seal yang dekat sini pun aku tukar baru juga Okay, ni oil sealnya, oil seal tapak magnet ni. Ini di antara salah satu oil seal yang selalu leaking juga ni. Lepas tu kadang-kadang kalau tapak magnet lokal dekat sini dia longgar. Jadinya macam gini lah, dia longgar ni. Aku tak tahu lah dia lokal ke apa. Jadinya aku akan letak gam. Letak gam tu bukannya apa, supaya oil seal tu tak berpusing. Kadang-kadang oil seal tu boleh berpusing tau dekat sini. Jadinya kita letak gam sikit, tekan dia ni masuk dalam. Okay, orang cakap nak mengelakkan. Korang tengok ni, dia boleh naik sendiri kan. Magic ke apa ni? Nampak tau. Oi, pisang. Okay, skru tapak magnet kita tukar yang baru. Gugur kakak dia. Okay, sekarang kita tengok dia punya api. Ada ke tak dia Kita check api dulu. Kan kita beri start-start, kejap lagi api tak ada. Oh, ada meletup-letup mat. Skru dekat sprocket punya cover tu dah tembus enjin tau. Bila aku isi minyak hitam, dia terus keluar minyak hitam kat situ. Nanti kita pergi tengok. Tapi biasanya EXP memang macam tu lah. Tapi double R pun aku pernah jumpa tau macam itu. Jadinya kalau macam skru tu pendek, korang jangan bantai pakai yang panjang. Sebab nanti dia tembus ke dalam enjin tau. Okay, sekarang kita try start lah motor ni. Aku tak pakaikan exhaust 4 stroke biasanya kalau lepas siap, aku tak pakaikan exhaust. Lepas tu aku try start dulu. Kita adjust timing dia Okay, jadinya motor ni dah hidup Alhamdulillah. Bunyi dia senyap. Okay, mantap dia jalan raya mat. Besok kita siapkan motor ni. Okay, kita pasang cover set semua. Kita pasang stripe, kita basuh motor ni, kita pasang rantai dia, kita main wheelie. Aduh, tak tahulah akak ni dah balik daripada Langkawi belum. Sebab dia nak surprisekan suami dia tu kan. Sekarang ni dia tengah dekat Langkawi, tengah bercuti. Jadi kita siapkan motor ni esok. Blok tu nampak buruk sangat Nanti aku akan pakai brush cat. Brush color lah, bukan brush cat. Brush cat besar sangat. Brush color aku akan cat lah warna hitam. Okay, kalau pakai spray nanti habis kena head. Jadinya kita pakai brush cat. Kita tape lawa-lawa dekat tepi head ni. Lepas tu cat. Aku terlupa nak spray blok dia gitu. Aduh. Ni skru yang aku cakap leaking tu. Ni. Kalau aku buka ni, belecak tu. Kau tengok. Housemate aku buka tu. Tu nampak tu. Jadinya kat situ dia skru pendek. Jadinya motor korang kalau yang ada skru yang dekat bahagian-bahagian casing sprocket ni, kalau dia pendek, korang kena pakai yang pendek. Jangan pakai yang panjang. Bila korang pakai panjang, korang ikat sampai tertolak casing punya alloy kat dalam, sampai dia tembus. Double R aku pernah jumpa sekali. Kan susah. Bila kita nak tukar sprocket, kita buka, minyak tumpah. Aduh. Kita ni kan, kalau kita tengok anak panah dia ke sini tau. Sini.
Maknanya kalau kita masukkan minyak daripada sini, dia keluar kat sini. Kita try ketuk, kita tengok abuk ada kat dalam. Jadinya abuk-abuk tu dia akan keluar kalau kita ketuk. Sebab kadang-kadang ada orang dia pasang anak panah ni terbalik macam ni. Apa jadi kalau terbalik macam ni? Kalau macam ni masuk, nanti dia punya filter dekat dalam tu kan, dia tersekat dengan abuk. Jadinya filter ni kita tukar baru. Kita try buka benda ni, apa ada kat dalam ni. Okey, jadinya kalau kita tengok anak panah dia ke sini tau. Maknanya minyak masuk dekat sini, dia akan keluar lalu sini. Apa jadi kalau kita pasang terbalik macam ni? Kau nampak kat dalam tu ada filter. Ni. Apa jadi kalau kita pasang terbalik? Kalau kita pasang terbalik, nanti sampah-sampah tu terus melekat dekat dalam ni. Sepatutnya sampah-sampah tu kena stay kat sini. Okey. Sebab tu orang pasang macam gini. Anak panah ke dalam. Minyak akan masuk lalu sini, dia akan masuk lalu filter ni. Bukannya orang cakap minyak masuk macam gini. Minyak masuk dengan sampah-sampah pun masuk, duduk dalam ni, tak boleh pergi mana-mana. Benda ni, kita tengok anak panah, kita tengok filter. Kadang-kadang dia tak ada anak panah, tapi kita kena tengok filter ni lah. Kalau filter ni duduk macam gini, okey lah. Jangan sampai kita masukkan minyak macam gini, nanti sampah-sampah tu dia tersekat kat dalam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung buat motor ES5 ni. Okay, motor ES5 ni aku dah beli exhaust baru Exhaust ni original lah, original Honda. Lepas tu aku tukar bateri baru. Tukar tapak itik. Tapak itik kat sini aku panggil dia tapak itik. Lepas tu double stand baru, lever brake kaki baru dengan dia punya batang sekali baru. Enjin dah hidup. Okay, aku mula-mula tak nak tukar bateri baru, sebab bateri lama dia tu, dia pakai bateri basah. Aku try masukkan air. Bila aku masukkan air pun dia tak boleh ada current. Dia tak boleh charge balik lah, senang cerita bateri dia. Dah aku beli bateri baru, pakai bateri kering. Kita siapkan motor ni. Hari ni kita try tengok macam ni. Okay, sekarang Eddie tengah pasang dia punya lever brake yang ada kat kaki tu kan. Tukar yang baru Besi tu mula-mula aku tak nak tukar baru, tapi bila tengok buruk sangat lah, spray warna hitam. Jadi kita tukar baru lah. Okay, lepas tu ini lever brake dia, kaki punya, dia original. Tapi tak tahu apa beza original dengan local. Ada lah tu beza dia. Mungkin dia besi dia lembut sikit. Sebab brake tu kan, dia satu benda yang senang bengkok Contoh macam korang punya brake dah jauh, tapi korang malas nak adjust. Itu yang buat susah biasanya. Malas nak adjust, bila tekan brake dia sangkut dengan bonggol, sangkut dengan batu. Itu yang bengkok Okay, kita pasang besi penarik brake tu Itu baru betul Mat. Kan senang padu kan. Mantap geng. Tinggal kita pasang lock dekat double stand dia punya tu Kita pasang lock, lepas tu dah. Lepas tu kita pasang tutup arm ni. Cuma itulah skru-skru macam sub ni kan, dia tak adalah orang cakap restore sampai nak pergi celup skru. Okey, dia punya sprocket pun kita tukar baru Sprocket tukar baru, dekat depan tukar baru, rantai tukar hok baru. Lepas tu lampu gear ni. Lampu gear ni kita pasang lah. Dia ngecek konten aku geng. Berani dia terbongkang adik terbongkang kat tepi tu. Kesian adik, kena bully ke apa. Okey, sekarang kita tukar dia punya screw engine dia. Okey, screw engine dia tu lain-lain tu. Kita jangan sembarangan pakai skru Yang sebaik kat rumah aku ni banyak lah skru. Tapak itik Aku panggil benda tu tapak itik. Sekarang Eddie tengah pasang tapak itik. Okay, sekarang gear dia dah okey, kelas pun dah okey. Okay, jadi macam mana cara kita nak check kelas dia ada ke tak ada?
Okay, sekarang dia free Bila kita tekan dia satu, kita lepas dia free kan, dia sangkut. Okay, bila kita tekan, kita tahan, dia boleh pusing. Itu maknanya ada kelas lah. Okay, bila kita lepas, dia akan sangkut tau. Bila kita tekan, kita tahan, dia boleh free. Itu maknanya kelas dia okey lah. Dia 4. Lagi sekali tekan, dia free Alright, mantap di jalan raya. Dia punya blok tu, kalau korang tengok dia punya blok tu, kan buruk kan. Wire-wire ni semua aku dah sambung balik Dia kalau ESP Jepun, wire dia banyak macam gini lah. Tapi kalau Dream, dia cocok satu soket je. Satu soket, lepas tu ada wire lagi 2 tak silap aku lah. Tapi dia lagi senang daripada ESP High Power lah. Kan aku cakap ESP Jepun orang tak faham pula. Jadinya dia agak serabut sikit lah. Tapi dia tak susah pun sebab wire dia dah ada warna. Lagi-lagi kalau dia original, kita just follow warna dia je. Okay, lepas tu filter tukar baru, hose minyak tukar baru. Lepas tu kita sangkutkan dekat kaki dia macam itu. Okay, dia sampai sini, dia lap, dia corner sampai sini, dia terjun. Okay, kita kemaskan balik wire dia ni. Okey, lalu kita simpan dekat situ. Okey, sekarang tinggal tunggu Eddie pasang exhaust dia. Tutup lubang dia tu dia memang ada penutup ni. Okey, aku tak pasti benda ni ada jual ke tak ada jual. Tapi mak, kalau orang cakap setakat benda macam gini semua nak buat. Eddie pasang exhaust. Okey, kita tunggu dia pasang exhaust. Kita dengar bunyi motor ni, time dah ada exhaust. Tapi semalam time aku start lah, dia macam ada bunyi tepet sikit lah. Jadinya lepas pasang exhaust, kita adjust tepet lagi sekali. Tepet tu benda apa? Tepet tu rocker arm Ada sesetengah orang tak faham tepet tu apa. Kalau pergi bengkel pun aku pernah kena tepet, dia blur sekejap, benda tepet. Okay, jadinya kita tunggu Eddie pasang exhaust. Kita dengar bunyi motor ni ada exhaust. Okay, dia pakai exhaust standard original. Sekarang kita pasang exhaust dia. Exhaust original Tapi nak ikutkan, dekat dalam exhaust dia tu ada satu AC tau. Satu AC tak nak bagi exhaust tu bergesel dengan arm. Jadi kita letak AC. AC tu kebanyakannya dah tak ada, tapi kita letak Okay, lepas tu dekat sini dia ada skru. Jadinya diikat kat sini, diikat dekat 12 ni. Okay, jadinya sekarang kita akan try start. Kita dengar bunyi enjin motor ni, time dah pakai exhaust standard. Okay, tu bunyi tepet kalau macam itu, kalau korang dengar tu. Jadinya aku akan adjust balik tepet dia. Kita tengok, lepas kita adjust tepet, bunyi dia senyap. Bawah dia longgar main starting sikit, tekan tek je. Nampak dia punya tepet sampai berketuk macam gitu yang atas terlalu banyak tu clearing kalau macam gitu. Jadinya kita adjust. Benda ni aku pakai diri rasa aku je. Okay, jangan ada yang cakap aku tak pakai spacer, sebab pengalaman aku berdasarkan diri rasa. Okay, sebab aku bukannya pomen yang moden. Sebab tu aku tak buat motor-motor yang orang cakap settingnya advance sangat tu. Sebab kita tak pandai nak buka tutup valve ni. Korang jangan pakai spana macam gini, yang jenis bintang macam ni, bintang penuh, hexagon. Apa maksud hexagon? Itu jenis-jenis yang spana yang macam gini. Dia spana macam gini, dia kuat. Sebab benda tu dia sensitif sikit. Kita try start lagi sekali. Kita dengar bunyi motor ni macam ni. Dah senyap
kita cerita pasal ESPy ni. ESPy ni memang tak tahu nak cakap macam mana. Dia cerita dia macam ni. ESPy ni dia datang motor hidup tapi tak boleh berjalan lah. Rantai dia tak ada. Nak buat restore ni semua. Tapi bila dah restore macam ni, aku tukarkanlah bateri baru. Memandangkan bateri lama dia tu kan dah tak boleh pakai. Kita dah try masukkan air baru, tapi air baru tu tak function. Cas tak boleh masuk. Aku tukarkan bateri baru. Bila aku tukarkan bateri baru, bila kita dah pakaikan bateri baru dekat motor, mestilah kita nak functionkan semua benda yang ada dekat motor, betul? Macam signal, lampu brake, horn, kan? Tapi masalahnya motor ni, time aku buat wiring, aku dah pasang wiring ni semua dah betul. Tapi motor ni signal tak ada, lampu meter tak ada, lampu brake tak ada. Yang ada cuma lampu depan belakang. Maksudnya kita hidupkan motor, kita start motor, lampu depan belakang je yang ada. Signal tak ada, lampu brake tak ada, horn tak ada, lampu meter pun tak ada. Jadinya bila aku buka wiring dia ni, aku check satu-satu lah. Wire body dia ada masalah. Kalau Honda ni, wire body dia memang warna hitam. Jadinya aku tunjukkan korang function wire yang dekat kepala ni. Dekat kepala ni nampak macam senang, tapi sebenarnya dekat kepala ni dia banyak sangat wire. Banyak wire yang jadinya kadang-kadang kita pening nak pasang. Dah pasang betul, kena pula nasib tak baik macam aku hari ni. Dapatlah jajan ni. Jadi sekarang aku cerita dengan korang mula-mula sekali pasal wire signal, okey? Kalau daripada bawah, kalau korang tengok, ada satu wire warna hijau. Wire warna hijau dia pecah pergi dua. Okey. Satu ni wire signal, lagi satu pun wire signal. Dua-dua warna hijau Satu yang sebelah kiri, satu lagi yang sebelah kanan. Jadinya dua-dua korang kena masuk dekat warna hijau. Okey. Tapi orang biasanya tak perasan benda ni. Ini yang daripada Swiss tangan. Daripada Swiss tangan ni memang korang kena pasang daripada bawah macam ni. Ini daripada Swiss tangan ni. Okey, handle Swiss. Korang kena pasang macam ni. Okey, itu warna hijau. Okey. Satu dia warna biru cair. Daripada bawah biru cair. Okey. Sebab sebenarnya belah kiri ni wire dia warna biru cair. Okey. Okey, lepas tu yang daripada Swiss tangan dia ada warna biru cair juga. Jadinya biru cair satu sini. Biru cair signal sebelah kiri, biru cair daripada handle Swiss. Oren daripada bawah, satu oren daripada handle Swiss, satu lagi oren daripada signal. Wire warna hitam daripada bawah. Dia pecah dua juga tau. Wire hitam ni wire body. Okey, satu dia masuk dekat Swiss brake. Masuk satu. Lepas tu satu lagi daripada handle Swiss ada warna hitam, korang cantum pergi dekat warna hitam. Okey, brake depan ni memang warna dia warna hijau kuning macam itu. Tu, hijau kuning. Lagi satu wire brake depan ni korang masuk dekat hijau kuning. Wire warna kelabu ni dia wire relay. Okey. Jadinya ini daripada bawah direct relay. Yang ini daripada handle Swiss kita masukkan. Okey. Lepas tu wire yang ni pula dia warna hijau cair ni kan. Hijau cair ni dia horn tau. Tapi dia lain sikit warna dia dengan yang original tu. Tapi dia memang macam itu. Okey, sekarang kita cerita pasal wire kunci pula. Kenapa wire kunci dia aku buka macam ni? Kenapa aku buka macam ni? Warna hitam ni aku cabut dua-dua. Okey, kalau korang nak tahu, bila kita on kunci kan, wire hitam ni dia akan mengalirkan arus elektrik. Masalahnya bila aku check kan wire ni, aku check macam ni, aku letak wire, lepas tu aku on kunci, aku cucuk dekat body, dia ada current. Aku matikan kunci, aku cucuk kat body, dia tak ada current. Okey. Bila dah jadi macam itu, maksudnya apa? Aku ingat kunci dia rosak. Tapi kunci dia tak rosak. Itu bermakna kunci dia okey. Jadinya masalahnya kat mana? Masalahnya dekat sini. Wire body ni warna hitam ni. Warna hitam ni kan. Wire body ni yang tak function. Bila aku nak tahu wire body ni tak function, aku pasangkan wire ni kat sini. Aku on kunci. Lepas tu wire yang ini direct daripada kunci keluar current ni, aku cucuk dekat relay signal. Jadi korang tengok, aku cucuk wire yang direct ni pergi dekat relay. Dia kelip Korang boleh dengar bunyi relay dia kan. Okey, jadinya dekat sini bila dia berjadi macam itu, maknanya wire body dia tak function. Kalau aku buat wire direct daripada atas ni pergi ke relay signal je, dia tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab
Kalau aku buat untuk signal je, nanti yang tak ada apa tau, lampu brake, lampu meter dengan horn. Sebab bila mengaitkan bateri kan, dia akan terjejas dekat lampu brake, meter, lampu N, lampu signal dengan lampu brake belakang. Nak tak nak, aku kena belah wire ni. Wire yang dekat motor ni aku kena belah. Aku kena tengok wire body ni. Jadinya bila aku belah wire ni, aku jumpa apa tau, 3 wire body dia putus dekat tengah. Sebab tu aku tak nak buat direct daripada atas satu untuk signal je. Bila aku buat untuk signal je, nanti lampu brake, lampu N dengan horn tak ada. Kita tak boleh nak buat direct satu wire. Kita walau macam mana pun kita kena cari punca dekat wire body dia. Jadinya wire body dia ni daripada bawah naik ke atas, dia pergi 3. Jadinya wire body dia putus kat tengah. Aku tunjukkan korang wire body yang putus dekat tengah tu. Kita tengok sebab aku dah jumpa dah puncanya. Ada 3 wire body dia putus. Jadinya aku tunjukkan korang wire body yang putus. Okay, jadinya kalau korang tengok, inilah wire body yang putus tu, pisang mat. Dia putus 3 macam ni. Kat mana join dia? Dia punya ni pun dah tanggal dah mat. Semua wire ni putus, pisang. Jadi kita kena cantumkan semua wire ni. Daripada 2 pergi 3. Okay, jadinya korang, kalau korang tengok, aku letak dulu 3 wire pergi 2 wire kat situ. Okay. Okay, sekarang korang tengok aku tekan signal dengan wire kunci kita dah letak balik kat tempat dia. Kita tengok signal, lampu brake dengan horn. Okay. Okay, kalau sebelum ni wire ni aku pakai wire direct untuk try pergi dekat relay. Tapi sekarang kita try cantum pergi kunci terus. Maksudnya dia dekat sini rumah dia asal dekat sini, yang ini asal dia dekat sini. Okay, sekarang kita masukkan yang ni. Kita tengok signal, lampu brake dengan lampu N hidup tak? Sekarang kita try signal dulu Okay, hidup kiri, kanan. Okay, kita tengok lampu meter dia pula. Okay, bila kita dah cantum wire body tu, jadinya meter dia punya lampu boleh function tau. Kalau kita buka signal kiri, lampu signal dekat meter kiri dia hidup, kanan pun dia hidup. Tapi masalahnya sekarang dekat sini, lampu N dia tak hidup. Tapi motor ni ada gear. Aku tak tahu kalau kita buang gear, dia boleh hidup tak hijau dia tu. Jadi kita try buang gear. Tak hidup juga Jadi aku tak tahu kenapa dia tak hidup. Antara mentol ataupun switch bawah dia problem. Mentol tak terbakar Maknanya memang ada masalah lain. Kita kena cari benda tu pula. Aduh, kita kena cari penyakit lampu gear pula. Dedoh mat. Okey, sekarang signal dia hidup maknanya bateri dia jalan. Okey, sekarang aku tarik dawai yang dekat brake kaki ni. Kita tengok lampu dia hidup tak? Okey, hidup Kita tengok yang depan pula. Switch brake depan Okey brake depan pun function. Tapi masalahnya sekarang lampu gear dia. Kenapa lampu gear dia, lampu N tu tak hidup? Aku main pasang je tadi. Ni sekarang kita tengok, kita terbalikkan wire. Dia boleh function Kalau tak boleh function juga, ada masalah lain Mungkin masalah switch ni ke, masalah wire ni juga ke, kita pun tak tahu lah. Jadinya still tak hidup Aku rasa switch dia rosak. Tapi switch ni mana cari mat? Switch motor zaman Jepun ni. Kita dah jumpa dah mat. Wire putus mat, macam mana nak ada? La alah, motor ni semuanya nak putus. Pisang mat. Kenapa Sebab motor dah lama. Wirenya semua dah keras. Semua nak putus. Dedoh Jadi kita sambung balik wire dia. Kita tengok macam mana.
Wire putus Mat. Putus kat sini. Ah, pisang. Okay, sekarang kita dah cantum wire ni. Sekarang kita pergi tengok wire meter dia hidup ke tak hidup. Oh, hidup terus Mat. Aku dah naik malas nak pasang stand. Aku angkat je ni. Okay, dia free Okay, dia free gear. Sekarang kita masuk gear. Kita tengok lampu kat atas. Aku tekan gear. Tengok lampu tu mati tak? Mantap. Kita free gear. Jadinya motor ni telah pun sempurna dia punya wiring. Aku nak kemaskan wire-wire dia semua. Lepas tu kita pasang motor ni. Dedor. Ini masalah soket kalau lokal ke kan. Kadang-kadang dia jadi macam ni tau. Lampu atas jadi bawah, bawah jadi atas. Okey. Jadi kita nak buat macam mana kalau benda macam itu jadi. Kita tak payah alih wire tau. Macam wire lampu ni dia memang warna putih kan. Dia memang warna putih, memang warna biru. Sebab warna putih dengan warna biru, dia biru memang dah dekat biru. Takkan kita nak alih putih ni pergi biru, biru ni pergi putih. Kita jolok benda ni. Kita keluarkan benda alas ni. Ni kita yang sebelah ni kita jolok ke sana. Biar yang kaki yang sebelah sini ni dia terkeluar. Lepas tu kita pusingkan dia. Aku dah pusingkan. Jadinya aku tak sempat nak tunjukkan korang. Jadi kalau macam ada masalah macam itu, korang buat macam itu je. Tak payah alih wire. Okey, wire dia aku dah seletip semua. Dah letak balik pada tempat dia. Tak sempat dah nak tunjuk seletip wire. Tak payah tunjuk lah. Benda kita nak tahu masalah je kan. Yang atas pun aku dah letak balik kat tempat dia. Dekat dalam kepala pun kita dah kemaskan balik wire dia. Okey. Sekarang kita pasang kepala lampu dia. Kita tutup semua lah. Tutup semua, kita pasang kabel set dia semua